Bismillah, Masya Allah. Kita masih menanti. Masya Allah. Assalamualaikum. Jeff Hasbullah. Mi kita, Suhaimi Zakaria, dah masuk dah 13 orang dah. Masya Allah. Dah masuk dah kawan-kawan. Masya Allah. Barakallah. Hari ini hari ke-27. Masya Allah. Semoga kita beroleh Lailatul Qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap tahun. Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, ada satu kursus tu. Di samping tu, tuan-tuan masuk, tuan-tuan terus tekan share. Tuan-tuan terus tekan share. Alhamdulillah, tapi masih lagi berkahak lagi lah. Dia kadang-kadang saya ni datang bila berkahak. Bila sesama berkahak, dia lama sikit lah. Tapi insyaAllah sihat, insyaAllah. Boleh meneruskan kita punya live ni, pengajian kita ni. Maknanya sihat lah tu, alhamdulillah. Jadi Masya Allah, kita terus tekan share dengan untuk beramal dengannya dan untuk menyampaikannya. Kita sampaikan kepada saudara kita dan selepas tu kita lihat untuk kita beramal dengannya. Tuan-tuan yang mulia, satu perkara dibuat dengan intensif. Sebenarnya tuan-tuan ni, saya buat ni, tuan-tuan dan perempuan ni bersama saya dalam program kita Mishkatul Masabih ni, pengajian Midradul Fawatih dalam Syarh Mishkatul Masabih. Sebenarnya terlalu intensif. Kita hari ke-28. Setiap hari kita buat program tahdis bin nikmat lah ni. Kita nak beritahu untuk kita mengheboh-hebohkan nikmat Allah SWT yang mana Allah SWT memberi kepada kita. Di 28 hari saya buat 1 jam lebih satu hari. So lebih kurang 40 jam dah tuan-tuan bersama dengan saya. Lalu saya mengajar di masjid-masjid. Satu yang masjid yang ada 2 kali sebulan, berarti dalam sebulan, dalam setahun saya mengajar setahun 12 bulan. Tapi satu bulan tu, satu bulan di setahun, dalam 10 bulan saja lah mengajar. Satu bulan puasa tak mengajar kan. Jadi 2 tahun 20 bulan. 20 bulan tu 1 tahun 20 bulan. Setahun 40. 2 tahun 40 bulan. Mana 40 jam. Jadi tuan-tuan bersama dengan saya dah hampir 40 jam. Bermaknanya kalau masjid-masjid saya mengajar dah 2 tahun lah. So sekala ilmu 2 tahun tu tuan-tuan dapat dalam masa sebulan. Tuan-tuan dapat dalam masa sebulan. Jadi dah 2 tahun, dah 40 jam. Bermakna 20, tuan-tuan mengaji saya lebih kurang 40 jam. Dan dah 40 jam. Jadi bermakna tuan-tuan dah 2 tahun dah bersama saya. Tapi sebenarnya tuan-tuan baru bersama dengan saya sebulan. Sebulan dalam hampir 40 jam. Kalau di masjid lain 40 jam ni bermakna 2 tahun. Jadi pengajian 2 tahun di masjid lain, Masya Allah kita dapat mengaji 36 jam lebih dah. Doang kita dah nanti akan sampailah sampai akhir bulan ni dari 40 jam. Jadi 2 tahun punya program tuan-tuan dapat dalam sebulan. Jadi insyaAllah lah memudahkan kita untuk beramal lah. Dan kita akan teruskan lagi pengajian kita insyaAllah. Hari ini kita sampai kepada seterusnya, iaitu apakah yang dikatakan kesempurnaan iman. Apakah yang dikatakan kesempurnaan iman pada muka surat 237 pada hari yang ke-27 Ramadan pada kali yang ke-27. Hadis yang ke-30 bracket 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Daud. Wa rawahu Tirmizi an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu ma'a taqdimin wa ta'khirin wa fihi faqad istakmala imanahu.
terjemahannya. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencintai kerana Allah, membenci, buat 4 perkara. Mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah, memberi dan bersedekah, memberi sesuatu kerana Allah dan menegah daripada memberi kerana Allah, sesungguhnya dia telah sempurna. Dia telah sempurnakan iman itu. Maknanya seorang tadi kesempurnaan imannya telah tercapai. Allahu Akbar. Kesempurnaannya telah tercapai. Penerangan. 4 perkara ini disebut secara khusus. 4 perkara ini disebut secara khusus kerana jika dilakukan 4 perkara ini, sebab apa 4 perkara ni Nabi sebut dengan intensif, dengan pengkhususan. Kenapa? 4 perkara ni dia akan memudahkan kita kepada semua amalan lain. 4 perkara ni kan kadang-kadang kan macam dia, maknanya dia satu benda intensif. Kalau kita perkara ni sepatutnya macam ni lah, intensif ni. Tuan-tuan dapat sebulan, dalam masa 2 tahun, tuan-tuan dapat dalam masa sebulan. Begitu. Dan di sini Nabi SAW tengok kita tatbik sekarang. Kita buat satu-satu benda, perkara itu ada dalam hadis. Ini yang kita nak belajar hadis ni. Sebab apa? Kata Syekh kami, sama ada kita berada di dalam hadis atau hadis tu berada dalam diri kita. Itu kaedahnya. Macam mana kita ni seboleh-bolehnya membuat sesuatu mengikut sandaran hadis Nabi SAW. Dan hadis tu ada dalam diri kita atau kita ada dalam hadis tu. Sama je sebenarnya. Dua-dua konsep tu sama je. Maknanya kita boleh beramal. Kita dalam kehidupan kita melakukan sesuatu ada sandaran, dan sandaran kita adalah hadis Nabi SAW. Telah kita jelaskan dulu, untuk melakukan setiap amalan kita mesti ada 2 benda kan? Iman dan ihtisab. So saya ulang balik. Iman dan ihtisab. Iman, kita yakin bahawa setiap yang kita buat ni, inilah perintah Allah dan perintah Rasul. Ihtisab yang diterjemahkan oleh ulama ialah mengharapkan ganjaran, mengharap ataupun menginginkan ganjaran. Dan kebiasaannya terjemah mengharapkan ganjaran. Maksudnya yakin pada janji. Kita harap kepada ganjaran tu sebab apa? Sebab kita yakin pada janji. Jadi ihtisab ni kita kena yakin pada janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah SAW. Jadi dengan kita melakukan 2 amalan ini, iman, iaitu kita yakin setiap amalan kita ialah bersandarkan kepada perintah Allah, dan setiap amalan kita adalah bersandarkan sunnah Rasulullah SAW. Maka setiap amalan yang kita lakukan, kita boleh tatbik. Setiap amalan yang kita lakukan, maka ganjaran pahala yang kita perolehi itu berlipat kali ganda. Maksudnya kita buat bukan sebarangan. Kita buat bukan sebab dia rutin. Kita buat bukan sebab dia, alah semua orang buat, kita buat. Benda tu season, semua orang datang ke masjid. Bulan puasa semua orang datang ke masjid pada awal Ramadan. Biasalah, sekarang kita kan masjid tak buka lagi. Sikit-sikit baru mula masuk. Semua orang datang ke masjid. Tapi 10 hari akhir ni semua orang tak ada dekat masjid. Sibuk nak raya. Sibuk nak raya. Tapi tahun ni tak ada sibuk. Jadi sebab itu, jadi 2 perkara ni, iman dan wahtisab, inilah yang ada di dalam kehidupan sahabat dan kehidupan ulama-ulama yang terdahulu. Apa yang mereka buat mesti ada imanan wahtisab. Iman dimaksud di sini ialah kita buat, kita yakin ini perintah Allah, ini sunnah Rasulullah, dan ihtisab kita mengharapkan, meyakini janji-janji, meyakini Allah dan meyakini Allah dan Rasul, dan meyakini janji-janji Allah dan Rasul. Apabila ada dalam setiap perbuatan kita meyakini Allah dan meyakini janji-janjinya, maka kita, seorang itu akan mendapat pahala berlipat kali ganda. Dan pahala inilah yang dikatakan yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala akan menggandakan pahala tersebut man yasha, mengikut keinginan dia. Kalau Allah nak macam mana, dia akan
penuhkan keinginan kita tadi. Masya Allah. Jadi sandaran yang kita buat tu, tapi benda ni kena ada istihdar lah. Kita menghadirkan fadail ini, dan kita menghadirkan situation dan situasi ini supaya kita dapat menghasilkan dua perkara tersebut. So kita tatbik, kita dah belajar dah iman dan ihtisab, dan saya telah jelaskan dahulu. Jadi sekarang saya nak bawa tuan-tuan balik, yang lama saya nak bawa balik, nak masukkan balik. So biar kita ada refreshment. Kita selalu tajdid, memperbaharulah. Jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Nabi kata, perbaharulah iman kamu wahai sahabatku. Kaifa jaddidu imanana? Aqsiru biqauli la ilaha illallah. Banyakkanlah ucap la ilaha illallah. Yakin pada janji dan perintahnya. Begitu. Jadi 4 perkara. Jadi 4 perkara ni kita buat, Masya Allah, Allah Ta'ala, Nabi kata kalau kau buat 4 perkara ni, mudah semua perkara lain. Hak 2 perkara tu, tuan-tuan bagi masa, Masya Allah, 2 tahun punya program, sebulan tuan-tuan dapat. Dapat pun kita niat untuk beramal dan sampaikan. Jangan lupa tekan share. Jadi 4 perkara ini disebut secara khusus. Jika dilakukan 4 perkara ini, maka semua perkara akan menjadi mudah. Mana mudah kita buat semua perkara. Kedua, cinta dan benci. Dan kedua nak tunjuk, cinta dan benci ni benda hak dalam hati. Benda yang maknawi, benda yang spiritual, tak nampak. Benci. Kadang-kadang muka senyum je, tapi dalam hati terbakar. Terbakar aku. Senyum muka manis, cakap Masya Allah, Barakallah, 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 tapi dalam tu terbakar. Kalau letak api tu terbakar habis. Kalau letak kayu tu terbakar habis. Maksudnya nak beritahu cinta, amalan cinta dan benci ni dalam hati. Dan amalan memberi dan menegah daripada memberi. Ada tempatnya kita tak boleh bagi. So kita tengok keadaan, audience dan situation tadi lah. Manakala memberi dan menahan ialah perkara zahir. Jadi satu benda yang batin dan satu lagi benda yang zahir. Maknanya semua amalan hati kita buat, perkara-perkara yang Allah suka, semua dalam semua amalan hati, dan jisim mesti dilakukan kerana Allah. Dan apa yang zahir itu mesti dilakukan kerana Allah SWT. Cinta kerana Allah maksudnya mencintai seorang yang melakukan amalan yang disukai Allah. Cinta kerana Allah bukan satu cinta kerana tabi'i tadi. Kita dah beritahu kan, muhabbah tabi'i tadi. Satu muhabbah akli. Dah jelaskan. Mak ingat balik, muhabbah tabi'i, cinta lah tu. Muhabbah tabi'i, muhabbah akli. Dan cinta di sini, maksud di sini ialah muhabbah imaniyah. Dan muhabbah tabi'i itu kita boleh bawa kepada mahabbah imaniyah. Mahabbah imaniyah. Oh, tuan-tuan ingat balik kan hadis tu? Masya Allah. Jadi cinta di sini mahabbah. Jadi cinta bukan setakat cinta tabi'i, tapi cinta imaniyah. Cinta imaniyah itu cara cinta secara akli. Cinta secara akli. Akli dengan tabi'i, imaniyah dengan nafsaniyah. Mahabbah tadi kita telah bahagikan dulu. Bab cinta, kita dah masuk alam cinta, dah habis dah. So kita bawa cinta ini dalam diri kita pula. Kan? Contohnya, kita suka orang yang melakukan dakwah, Masya Allah. Dengan sebab orang dakwah ni, dia pergi seluruh dunia, dia Islamkan orang, dia bawa Islam. Kita seronok lah, kadang-kadang kita tak boleh buat. So kadang-kadang kurang-kurang adanya, dua, Masya Allah, kita mencintai. Ana ahabbuka fillah. Kata guru kami, rahimahullah, Syekh Musa Rohani Bazi rahmatullah alaih. Ini benda yang maknawi. Benda orang nak percaya, tak nak percaya. Apabila Syekh kita tahun 98, beliau telah meninggal. Maulana Musa Rohani Bazi yang mengajar hadis Tirmizi pada kami. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bila dia meninggal, anak murid kami, anak murid Syekh yang lama-lama lah, Mufti Khalid Damat Barakatuh. Mufti dah jadi mufti, anak murid pun dah jadi mufti. Maka dia berjumpa dengan Syekh selepas Syekh meninggal. Dia berjumpa dengan Syekh selepas Syekh meninggal. Maka dia kata, Syekh, bagaimana keadaan tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kisah ini
dimasukkan cerita dan kisah ini di dalam majalah bulanan Al-Hasan yang dikeluarkan di pengajian jamiah kita, Jamiah Ashrafiyah. Jamiah Ashrafiyah iaitu madrasah majalah bulanan lah. Tiap-tiap bulan majalah bulanan yang dikeluarkan. Dan kisah ini diceritakan, tapi dia beritahu sebagai mimpi. So mimpi itu kita tak boleh jadikan hujah, tapi dia boleh dijadikan sebagai satu ibrah. Kita boleh tengok mimpi yang baik tadi. Khair. Mimpi yang tak baik pun kita kena ta'bir dengan benda-benda yang baik. Begitu. Khair. Jadi maka Mufti Khalid, maknanya seakan superguruan lah, tapi dia peringkat abang lah, peringkat senior lah. Jadi dia tanya Syekh tuan, macam mana tuan dengan Allah? Dia kata, Allah ampun aku dengan dua sebab. Satu, Allahu Akbar, satu peristiwa. Dia kata, aku tengah sembahyang, dan peristiwa ni berlaku sebelah saya. Syekh, tak berlaku pada saya tak ada. Berlaku sebelah kawan saya, budak Thailand, nama apa dia tak ingat. Bila Syekh kata bila malaikat datang untuk ni cerita ni kita boleh dengar aja, tuan nak percaya tak percaya terpulanglah pada tuan-tuan. Bila Syekh nak meninggal, Syekh diserang jantung sewaktu sembahyang asar. Syekh diserang jantung dalam solat. Masa rakaat kedua datang, malaikat datang nak ambil nyawa Syekh. Ini Syekh cerita pada anak muridnya setelah bermimpi. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lah, dalam Hayatus Sahabah, Sayyidina Abdullah bin Umar telah bermimpi berjumpa ayahnya dalam mimpi. Maka ayah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah bertanya anaknya Abdullah bin Umar. Dia kata, Abdullah, ayahanda telah tinggalkan kamu sudah berapa lama di dunia ini? Maka Abdullah bin Umar kata, ayahanda dah tinggalkan kami 13 tahun dah. Maknanya Sayyidina Umar dah meninggal 13 tahun dah. Ayahanda telah tinggalkan kami selama 13 tahun dah. Sayyidina Umar kata, ya, 13 tahun dah aku tinggalkan kamu. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ayahanda? Tak, 13 tahun aku berada di dalam kubur, baru habis soalan yang Allah tanya, malaikat tanya aku mengenai pemerintahan sewaktu aku menjadi khalifah. Aku rasa lamanya malaikat tanya aku dekat hampir 13 tahun. Lepas 13 tahun tu jumpa dengan anak beliau, jumpa dengan anak benda, jumpa dengan anak dia selepas 13 tahun. Ini yang ada dalam Hayatus Sahabah, bukan tak ada dalam buku yang cerita Sayyidina Umar ni, ada dalam kisah Hayatus Sahabah ni. Yang saya cerita Syekh tadi tak ada dalam bukunya, ada dalam buku minda kami sahaja, pelajar-pelajarnya. Kan selepas 13 tahun Umar kata, innalillah, dah 13 tahun dah aku meninggalkan kamu, baru persoalan tentang khalifah ditanya kepadaku baru selesai. Itu Sayyidina Umar tu pemerintah yang adil, ditanya mengenai kekhalifahannya yang menjalankan tugas sewaktu dia menjadi khalifah. Malaikat tanya dalam kubur 13 tahun. Kita tak tahulah macam mana harta kita ambil mana kita belanja ke. Malaikat tanya tu kat kita, tak ada lepas. Allahu Akbar. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Jadi tanya Syekh, kenapa tuan? Dia kata, sewaktu aku, balik pada cerita Syekh, sewaktu aku di rakaat kedua, malaikat mendatangi aku untuk ambil akulah, dah nak bawa dah aku. Maka aku kata pada malaikat, Syekh, malaikat, tunggu 2 rakaat dahulu. Saya nak sudahkan solat saya. Lepas tu tuan nak ambil nyawa saya, ambillah. Saya nak sudahkan solat saya. Jadi Syekh rahmatullah alaih, selepas di tahiyat akhir, Syekh bersandar di bahu kawan saya. Sebab kawan saya dia sembahyang sebelah Syekh. Kawan saya ni dia junior saya setahun. So saya tahun akhir, dia tahun 7, tahun akhir tahun 8.
So bila saya habis tahun 8 saya keluar, dia tahun akhir lah bersama Syekh lah, budak Thailand, saya tu lupa nama dia, Muhammad apa, di sebelah dia tu. Dia yang cerita, saya balik ke madrasah, dia ceritakan Syekh meninggal di sebelah dia. Syekh jatuh dalam solat selepas asar sebelah dia. Syekh sandar kat dia. Dia kata, kenapa Syekh sandar kat aku? Kenapa Syekh sandar kat aku? Lepas dia pun nak bangkit, Syekh tersandar dengan dia. Lepas tu Syekh jatuh. Maksudnya di rakaat keempat Syekh meninggal. Lepas tu Syekh dikejarkan ke hospital lah, nak pastikan Syekh meninggal ke tidak. Dan Syekh meninggal selepas rakaat keempat. Selepas Syekh memberi salam, lepas tu Syekh terjatuh. Maksudnya orang kata Allah gembira dengan aku sebab satu permintaanku untuk menyempurnakan solat. Walaupun datangnya waktu malaikat untuk mengambil nyawaku, aku kata tangguhlah dulu 2 rakaat lagi, aku nak sudahkan solat asar ini. Jadi Allah suka dengan kita. Satu lagi dia kata, aku suka dengan orang dakwah. Aku tak sempat nak berdakwah macam mana orang dakwah tu, Masya Allah, dia kata, tapi aku seronok dengan orang dakwah. Dia puji kita orang dakwah, Masya Allah. Saya selalu picit Syekh lah. Saya picit Syekh selepas kita habis belajar dengan Syekh 11 malam, pada peringkat awal 11 malam kita habis, kita ada sambung lagi untuk tahun akhir, kita sambung lagi dengan Syekh Bukhari sampai 12 malam 1 malam. Tapi biasanya pada peringkat-peringkat awal Syekh habis 11 malam, Syekh ngajar tengah hari dan saya buat kelas tambahan pada waktu Isyak, habislah 11 malam. Jadi selepas Syekh habis 11 malam, Syekh akan balik ke rumah. Kami lah pelajar-pelajar yang tertentu akan pergi picit Syekh lah. Pergi picit Syekh, ikram Syekh, picit Syekh. Dalam lebih kurang 1 jam kami 5-6 orang. Selepas tu Syekh terus akan masuk bilik mengarang. Syekh masuk bilik mengarang sampai ke subuh. Itulah rutin Syekh. Selepas jam 12, lepas kami berkhidmat kepada Syekh, Syekh akan duduk bilik mengarang sampai subuh. So Syekh tak tidur malam, Syekh mengarang. Banyak karangan-karangan Syekh lah. Kalau hadis Tirmizi, Syekh karang juga. Syekh karang kitab iaitu Riyadhus Sunani 52 jilid. Kalau kita belajar tafsir dengan Syekh tafsir Badawi, Syekh menulis syarah Badawi iaitu 51 jilid. Saya kata kat Syekh, kita orang kata kat Syekh, Tuan Syekh, siapa nak baca kitab Syekh ni? Dia kata, engkau lah, yang kamu semua anak murid lah yang kena baca. Orang lain nak baca macam mana? Lepas tu saya tak buat kitab ni 30 jilid. Kalau saya tulis kitab ni 30 jilid, tuan-tuan tak nak baca. So saya 30 jilid, saya skipkan jadi 10 jilid. Itu pun terlampau jadi 11 jilid, InsyaAllah. Jadi Syekh kata, aku suka. Jadi kehidupan Syekh tu tak tidur. Tak tahulah tuan-tuan ni mengantuk ke tak ni bulan puasa bangun awal. Syekh tak tidur malam. Itulah kehidupan Syekh sampai akhir. Syekh kata, rugi orang tidur. Dia kata zaman dia belajar lagi, dia tak boleh tidur. Zaman dia belajar lagi, dia tak boleh tidur. Dia tak tidur, dia kata. Dia kata rugi orang tidur. Masa dia tengah belajar dulu, lampu tempat masjid yang dia duduk, jenazah Syekh tidak. Bila Syekh ke kubur, dan kubur Syekh tu wangi. So semasa angkat jenazah tu kami tak tahulah, tapi di kubur Syekh, tanah perkuburan Syekh wangi selama 7 bulan. Wangi tadi sebab Syekh mengajar hadis berpuluh-puluh tahun. Hadis Nabi SAW yang menyebabkan kubur Syekh wangi. Begitu juga kubur Imam Bukhari wangi dengan sebab hadis yang telah beliau hafal. Tak apa. Jadi Syekh meninggal. Syekh tak kata, aku tak pernah tidur. Tidur ni satu nikmat, tapi Syekh tak tidur malam. Penuh dengan tuan-tuan. Saya ni pada bulan puasa ni kurang mengajar. Biasanya satu hari saya mengajar 8 jam. So saya ada 5 period di madrasah. Saya ada satu kelas tambahan kat madrasah, sejam setengah, 4:30 pagi sampai subuh, pengajian Mishkat ni. Dan saya ada 2 kuliah sehari di luar, satu tengah hari sejam dan satu malam sejam maghrib isyak. So itulah. Dan kadang-kadang buat dorah sampai 5-6 jam. Jadi rugilah orang tidur ni. Jangan tuan-tuan tidur Jangan tuan-tuan tidur. Dan saya dalam tidur 4 jam, 5 jam. 5 jam tu banyak dah satu hari.
rutin saya sekali biasanya saya tidur dekat hampir jam 1, 12.30. So jam 4, 4.30 saya dah bangun. Sebab jam 5 saya ada kelas dah. Lepas tu jam 5 pagi, jam 4 saya bangun. Sampai jam 12 malam pula baru saya tidur. Itulah rutinnya. Tapi insyaAllah, moga Allah Ta'ala bagi sihat. Tapi badan tak turun-turun pula. Tapi ni ada risau sikit ni, badan turun sikit dah. Alhamdulillah dah 10-12 kilo dah turun. Khair. Ke mana kita pula ni? Jadi cinta kerana Allah maksudnya mencintai seorang yang melakukan amalan yang disukai Allah. Cinta kepada orang yang berdakwah, cinta kepada orang yang berzikir, cinta kepada orang yang bertilawah Al-Quran dan sebagainya. Tiada sebab lain cinta kepadanya. Tak ada sebab lain sebab dia melakukan amalan yang mana amalan itu amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci kerana Allah. Benci kerana Allah. Iaitu satu kita benci kepada zat tu. Kita tak benci pada individu, pada zat, pada personality. Tapi kita benci pada sifat-sifatnya yang buruk. Kepada sifat-sifatnya yang buruk. Sifat-sifat yang buruk. Kita membenci pada mereka yang melakukan amalan yang tidak disukai. Kita tak benci pada orang tu. Sebagaimana telah diceritakan dahulu, ibu dia tidak pernah benci pada anaknya yang bersalah. Dia akan berusaha supaya membantu anaknya yang bersalah. Dia membantu anaknya yang bersalah. Dia akan berusaha. Walaupun anak dia salah, walaupun anak dia telah melakukan kesalahan, tapi dia tetap untuk membantu. Begitulah konsep dakwah yang kita jalankan di sini. Ialah kita tidak membenci orang, tetapi membenci perbuatan yang tidak disukai itu. Yakni tidak mengasingkan diri dengan pelaku maksiat. Jadi kita tak menghindarkan diri daripada pelaku maksiat, tapi membenci amalan mereka di samping memujuk mereka, pujuk mereka, rayu mereka. Jika ada orang yang membenci pelaku maksiat dan mengasingkan diri daripada mereka. Ada orang benci, marahlah, haki, maki, hamunlah perempuan maksiat. Kita tak. Kita benci tidak. Dan konsep benci telah kita ceritakan di dalam Man ra'a minkum munkaran baru ni. Kenapa kita berdakwah tidak menegah nahi mungkar, kita hanya berdakwah kepada amar ma'ruf. So saya telah jawab persoalan tersebut. So kalau tuan-tuan nak flashback balik, tengok balik perkara-perkara tersebut tadi. Iaitu maka kita pergi berjumpa dengan mereka, bercakap dengan lemah lembut. Perbuatan kita yang lemah lembut dengan mereka, hati kita pergi dengan berfikir untuk kebaikan mereka. Kita pergi, ya Allah, hidayatlah mereka ini. Mata kita mengalir air mata, kita tengok dia sedih, kita doa untuk dia sedih, untuk mereka-mereka yang sesat dan jauh. Jika 4 perkara ini wujud, perbuatan, pandangan dan percakapan dan fikir untuk kebaikan seseorang, maka pasti dia akan terkesan dalam berubah. Maka dengan kita tengok dengan pandangannya, dia tengok dengan pandangan yang baik, percakapan kita baik, perbuatan kita baik, fikir kita untuk kebaikannya. Bughdu zambi, kita membenci dosa. La dhanib, tapi kita tidak benci pada pendosa. Bughdul fisq, kita benci kepada amalan kefasikan. La fasik, tetapi kita tidak membenci orang-orang yang fasik. Wa a'talillah wa mana'alillah, telah kita jelaskan dahulu. So kita terus pergi lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan amal yang afdal? Apakah ini satu benda yang baru? Apakah yang dimaksudkan dengan afdalul a'mal? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling afdal ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Menjadi persoalan. So kita tengok dulu. Kadang-kadang sahabat tanya, ayu amal afdal? Manakah amal yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah ala waqtiha. Salah ala waqtiha, sembahyang tempat pada waktunya. Satu orang sahabat bertanya lagi, ayu amal afdalu? Manakah amal yang terbaik? Nabi kata, birru walidain, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan seorang lagi bertanya kepada Nabi,
Ayu amal afdalu, ayu amal afdalu. Jadi maka Nabi SAW bersabda, al-jihad fi sabilillah. Soalan yang sama ditanya, tetapi jawapan yang berbeza diberi oleh Nabi SAW. Kenapa? Jawapan yang Nabi beri ialah mengikut individu, ashkhas, mengikut orang yang bertanya. Orang bertanya, maka Nabi jawab kesesuaian mengikut orang yang bertanya. Kadang Nabi jawab mengikut kesesuaian waktu, dan kadang-kadang Nabi jawab mengikut keadaan. Jadi sebab tu perubahan tu mengikut. Kata satu-satu soalan tu dijawab mengikut keadaan, situation tadi, tempat tadi, waktu tadi, atau orang. So jawapan diberi sebab atas 3 perkara: tempat, waktu, dan individu. Satu soalan ditanya dalam program bersama Dr. Zaharuddin, dia bahagian pakar di dalam bahagian Islamic banking ni. So dia pakar tanyalah. Masa tu program beliau, saya selalu melihat, saya selalu mendengar program beliau dalam bahagian keuangan. Masya Allah, Allah SWT bagi ilmu pada beliau dalam bahagian keuangan. Seperti guru kami yang hebat dalam bahagian keuangan ni ialah Mufti Taqi Osmani. Itu mufti besar Pakistan sekarang. Dia spesialis, dia adalah judge, dan dia mufti, judge di hukum hakim, dan dia adalah mufti untuk seluruh Pakistan. Mufti Azam, mufti besar Pakistan sekarang, iaitu Mufti Taqi Osmani. Abang dia Rafiq Osmani dan ayah dia Syafiq Osmani. Mufti Syafiq Osmani. Mufti Syafiq Osmani telah tulis satu tafsir ajib, Ruhul Bayan, Ma'riful Quran, Ruhul Bayan pula. Satu tafsir dalam Ma'riful Quran. Jadi jadi dia bergantung kepada orang yang bertanya. Jadi satu orang tu dia bertanya mengenai pinjaman yang berada, dia orang Singapura. Jadi Dr. Syafruddin kata, saya nak jawab pada tuan-tuan kena rujuk kepada majlis fatwa di Singapura mengenai perkara ini. Sebab kami di Malaysia, situasi kami berbeza dengan keadaan kami berbeza dengan keadaan tuan di Singapura. Kami ada satu sistem pembankan Islamik dah. Dia kata sistem takaful, sistem Islamik. Dan bagi tuan yang meminjam mengikut kaedah kami, haramlah kalau kami di Malaysia. Tapi saya tak kata haram kaedah yang dipakai di sana, dan tuan rujuklah kepada mufti di sana. Jadi sebab itu mufti itu kita kena rujuk pada mufti-mufti tempatan. Jadi sebab itu dia fatwa negeri, dia lebih hebat daripada fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan dia umum lagi daripada fatwa negeri. Dia ada satu lagi fatwa tertinggi di Malaysia. Saya lupa dia panggil fatwa apa. Fatwa negeri dan fatwa kebangsaan. Fatwa negeri dan fatwa kebangsaan. So dia mengikut situation tadi. Dia kata kenapa dia kata gini. So mufti itu dia yang lebih mahir dengan perkara ini. Dia kata kalau mengikut apa cerita tuan tu, bagi kami haramlah di Malaysia. Tapi saya tak mengatakan haram di sana, sebab tuan-tuan kena rujuk. Sebab tuan tidak ada pembangkang Islam lagi di sana. Tuan-tuan banyak lagi dengan konvensional, dia kata. So saya tidak boleh memberi jawapan. Tapi mengikut apa dalam ilmu saya di Malaysia, tak bolehlah. Jadi saya nasihatkan tuan, rujuklah mufti di sana. Tengok jawapan dia cantik kan? Dia tak kata haram terus, tak boleh haram. So rujuklah di mufti di sana. Jadi sebab itu dia berwaktu, keadaan yang berbeza. Jadi menjadi persoalan. Kadang-kadang Nabi menyatakan solat adalah sebaik-baik amal, dengan pertanyaan apakah amal yang terbaik. Kadang-kadang Nabi menjawab birrul walidain, yang berbakti kepada kedua ibu bapa, menjadi sebaik-baik amal. Pada ketika lain Nabi mengatakan jihad adalah sebaik-baik amal. Jadi satu soalan yang sama, jawapan yang berbeza diberikan kerana mengikut 3 situation tadi. Orang yang bertanya, waktu dan tempat. Sebab itu jawapannya berbeza. Kadang-kadang masalah tu sama, tapi jawapan dia berbeza.
kita tak boleh nak kaitkan dengan sesuatu benda yang sama. Kalau perkara-perkara yang melibatkan fatwa, tuan-tuan janganlah cuba jawab walaupun tuan-tuan tahu. Sebab benda jawapan tuan jawab tu tak betul, salah, tak tepat. Kadang-kadang orang terus jawab. Satu orang duduk sebelah saya pergi jalan dengan rumah kakak sepupu saya kat Kuantan. Dia ada buat satu benda lah. Dia ada kait. Dia dengan kait ni, dia satu kait. Dia kait patung kanak-kanak ni. So dia tunjuk kat saya, "Pakcik, halal ke haram?" Saya diam, saya tak jawab. Mak saudara dia sebelah tu jawab, "Haram." Mak saudara dia, "Haram," dia kata, "Ustaz tak jawab lagi. Ustaz tak jawab lagi. Ustaz tak jawab lagi." Dan ni tengok dia kata, "Pakcik dah jawab dah." Macam mana Ustaz? Saya senyum, saya diam. Saya tak jawab sampai sudah saya tak jawab. Saya kata nanti saya jawab semula. Tak boleh lagi saya jawab. Jadi sebenarnya keadaan tu dia memerlukan sesuatu perkara. Sebab tu kalau jawapan memerlukan fatwa, mintalah fatwa-fatwa dari fatwa negeri, dan fatwa-fatwa akan diberi dengan secara bersurat. Telah saya akan jelaskan dulu. Sebab tu kalau tanya saya dalam bahagian fatwa-fatwa, saya tak jawab. Sebab saya kata benda ni kena tanya majlis-majlis agama negeri, dan dia akan memberi jawapan yang terbaik, dan dia akan memberi surat terhadap jawapan tadi. Sebab apa? Kadang-kadang jawapan dengan mulut, saya jawab lain, tuan faham lain. Saya jawab lain, saya bagi penerangan yang lain, tapi tuan-tuan kefahaman tuan-tuan terlampau tinggi kot daripada saya, tuan-tuan faham lain. Saya tak katalah kefahaman tuan-tuan rendah. Saya merendahkan tuan-tuan. Mungkin kefahaman satu orang tu dia tinggi sangat. Dia tinggi sangat. Satu orang yang faham tinggi, dia tengok tuanku tu muka masam tu, Ayas tu kefahaman dia tinggi. Dia tengok raja muka masam, terus dia tak tanya dah raja nak apa. Dia pergi kat pasar, dia beli buah mangga je. Dia beli buah limau. Raja kata, "Faham jiwa lah kau ni Ayas. Kenapa tuanku? Kau tengok aku, kau tahu dah aku nak apa." "Tuanku, saya tengok muka tuanku, saya dah tahu dah. Saya dah boleh baca dah tuanku. Tuanku ni, Masya Allah, mesti nak apa? Nak buah masam lah tu, buah limau lah tu." Gitu. Jadi perkara-perkara yang mana fatwa. Jadi fatwa ni dia menulis secara tulisan itu ditulis. Fatwa itu ditulis dan dihantar. Itu kerja fatwa. Tuan-tuan tak gunakan ahli majlis fatwa. Sepatutnya tuan-tuan bila masalah apa-apa, tanyalah fatwa masing-masing. Tanyalah fatwa-fatwa negeri. Jangan tanya ustaz-ustaz yang ustaz-ustaz kampung macam saya ni. Saya tak boleh bagi jawapan. Tanya kalau masalah tu berlibat dengan fatwa lah. Kalau masalah simple dengan solat dan sebagainya tu okey lah, boleh lah bagi. Tapi masalah tentang masalah fatwa, saya tak boleh bagi. Masalah fatwa saya tak boleh bagi. Sebab masalah ni dia bergantung kepada mufti tu tadi. Dan jawapan mesti ada surat, dan surat itu di-SK kan surat itu. Begitu. Jadi sebab apa? Takut saya cakap lain kerana tuan-tuan ni kefahamannya begitu tinggi macam Ayas rahmatullah alaih. So tuan-tuan faham lain apa yang saya cakap. Cakap ni ustaz tu duk belajar, duk mengajar midrash tu, Midrajul Fawatih, Syarih Mishkatul Mashabih tu, dia kata jawapan dia macam ni. Sedangkan saya tak cakap macam tu. Saya cakap macam tu, tuan-tuan faham lain. Tuan-tuan dah faham lain. Apa yang saya cakap tuan-tuan lain. Jadi kita melibatkan. Kalau di Pakistan, India, ni tempat dipanggil Darul Ifta ni memang aktif lah. Soalan-soalan yang datang, jawapan-jawapan yang diberikan oleh mufti-mufti di sana untuk orang-orang yang pertanyakan fatwa. Kita suka tanya orang yang baik dengan kita. Kita suka tanya orang yang baik dengan kita. Kita tak suka tanya orang yang tak ada hubungan dengan kita. Sebenarnya sepatutnya kita lah kena ada hubungan dengan para ulama. Tuan-tuan lah, mendekatilah ulama. Jangan membencinya. Mungkin tuan-tuan tengok kami sebagai ustaz-ustaz, mungkin perangai kami atau tingkah laku kami yang tuan-tuan tak suka. Tak apa, tuan-tuan hindarilah daripada kami. Tuan-tuan janganlah cerita keburukan kami. Itu saya minta pada orang awam, jangan menceritakan keburukan asatizah.
Kalau tuan-tuan tengok perkara itu, yang kesilapan itu dengan mata lendir tuan-tuan. Tapi saya dah beritahu, kadang-kadang apa yang kita tengok dengan mata lendir kita ni macam mana FB kita tak berapa cantik sikit hari ni. Tersekat-sekat gambar saya. Saya pun tengok, saya pun tersekat-sekat. Jadi mungkin tuan-tuan tengok bagi kami, bagi ini macam mana orang awam dengan asatizah hari ni dengan para muallim. Jadi tuan-tuan tengok perkara yang mana tuan rasa tak senang hati apa yang dilakukan oleh asatizah. Mintalah tuan-tuan, janganlah komen dengan FB. Janganlah komen dalam FB, sama ada komen itu tidak direct pada ustaz itu atau komen itu secara umum untuk satu sindiran. Janganlah tuan-tuan, itu mengaibkan. Saya dah beritahu, keaiban perlu ditegur, kesalahan perlu ditegur, tapi bukan dengan cara mengaibkan. Kesalahan perlu ditegur, tapi bukan dengan cara mengaibkan. Jadi mungkin tuan-tuan tengok kesilapan daripada ustaz tu, maka tuan kena takwil yang betul. Tuan dengar dulu kesilapan yang orang cerita daripada ustaz tu, dan kebetulan tak boleh secara sepakat, ittifaki. Kita tak gunakan perkataan kebetulan, tak kan? Kita guna ittifaki, yakni secara sepakat. Betul, kesepakatan. Sepakat pula, tapi susahlah nak guna Melayu sepakat ni. Kita guna ittifaki lah. Ittifaki ni tuan-tuan dah tahu, sepakat. Maknanya waktu tu sepakat, waktu itu bersepakat. Tuan-tuan tengok, kita guna perkataan ittifaki. Kita tak nak tengok kebetulan. Perkataan kebetulan itu, maka ialah macam mana tuan nafikan dia. Bila tuan lihat ittifaki, tuan lihat, maka hindarkanlah diri daripada orang atau yang bernama ustaz itu jika dia melakukan kesilapan. Jangan kita mengaibkannya. Yu'ti hikmata man yasha faman yuqtal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kenapa kita menghormati seorang alim dan ustaz itu? Allah Subhanahu wa taala telah menghormatinya dalam firman-Nya, yu'ti hikmata man yasha. Yukti, Allah Subhanahu wa taala akan bagi man yasha. Yukti hikmah ni kepada orang yang Allah kehendaki. Faman yuqtal hikmata, barang siapa yang telah diberi ilmu hikmah, iaitu ilmu agama, ilmu Quran dan hadis, maka faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah mendapat kelebihan yang besar. Ulama ni, kenapa kita hormat dia? Bukan sebab amalnya, tetapi sebab ilmunya. Telah saya jelaskan di dalam hadis di antara Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali dahulu. So saya ingatkan balik perkara ni. Mungkin tuan-tuan tak tengok lah, saya ulang balik sedikit sebanyak supaya dia fresh balik. Jadi tu perbaharukannya balik. Okey. Jadi kita tinggalkanlah, maknanya kita hindarkanlah dengan beliau, dengan ustaz-ustaz tadi. Jika tuan rasa betul, tuan tengok. Jadi tuan tengok. Jadi kesilapan tersebut, bagi kami, kita manusia biasa, memang banyak melakukan kesilapan, dan kita tidak mendakwa kita bukan tak melakukan kesilapan. Khair. Jadi itu muamalah, itu adabnya. Macam mana teguran tadi, teguran sesama kita. Ni teguran orang biasa, orang awam pada asatizah. Khair, begitu. Birrul walidain. Jawapan pada zahirnya berceranggah lah. Berceranggah lah, tanya soalan sama, jawab beza-beza. Berceranggah lah. Bercanggah lagi. Bercanggah. Kakak saya tu mesti dia suka tu. Bercanggah. Pertama dalam ibarat. Jadi macam mana untuk kita jawab pada percanggahan ni, supaya dia tak nampak percanggahan. Jadi dalam pertama ialah ibarat ada min. Maksudnya min afdalul a'mal. Afdalul a'mal hubbu fillah. Min tu ayu a'mal, ayul a'mal. Ada perkataan min mahzuf, iaitu min itu menunjukkan min mahzuf yang maknanya antara amal terbaik. Atau jawapan tersebut, atau jawapan keduanya bil i'tibar mukhatab.
iaitu kita melihat jawapan diberi mengikut keadaan orang yang ditujukan percakapan tersebut. Berbeza keadaan seorang, maka berbezalah jawapannya. Inilah kita panggil dia, dinamakan hikmah. Jadi sebab tu kita belajar hikmah. Sebab tu Allah Ta'ala kata kita dalam berdakwah mesti berhikmah. Ud'u ila rabbika sabil bil hikmah wa mau'izatil bil hasanah wa mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, iaitu dengan bijaksana, dan nasihat pengajaran yang baik. Mau'izah, nasihat yang baik-baik. Atau jawapan ketiga, bi'aktibari hasiyah, iaitu iktibar dari sudut iktibar ibadat. Maka solatlah amalan yang dari sudut ibadat, hak terbaik solatlah. Dari sudut hukukul ibad, yang terbaik ialah menghormati, berbakti pada ibadah. Dari sudut amal batiniyah, hubbu fillah. Dari sudut amal dari sudut i'la'ul kalimatillah, dari sudut meninggikan kalimah Allah, maka jihadlah yang paling afdal. Bukan kesilapan asatizah perlu ditegur. Itu tak betul. Ayat itu tak betul. Kesilapan asatizah perlu ditegur. Tak. Tetapi jangan sekali-kali mengaibkan asatizah. Maknanya kesilapan asatizah perlu ditegur. Itu ayat tak betul. Saya tegur ayat tu tak betul. Kesilapan asatizah perlu ditegur. Tak. Kesilapan, siapa yang melakukan kesilapan perlu ditegur. Tapi tidak semua orang boleh menegurnya. Kesilapan asatizah. So, kesilapan asatizah perlu ditegur. Itu ayat tak tepat. Saya minta maaf. Itu ayat tak tepat. So, ayat tu kena betul. Kesilapan seseorang yang melakukan kesilapan boleh ditegur. Kesilapan yang dilakukan oleh seseorang boleh ditegur. Jadi kita umumkan kesilapan. Semua kesilapan perlu ditegur, tapi bukan dengan cara mengaibkan. Jadi kesilapan asatizah perlu ditegur, tak boleh. Tak semua orang boleh tegur. Hanya orang yang tertentu sahaja boleh tegur. Jadi sebab kita mencari setiap orang. Itu kena betul juga. Tak semua orang boleh tegur. Asatizah ni tak semua orang boleh tegur. So kita perlu cari kesilapan. Kami belajar kan, masa kami belajar, Syekh kami Maulana Jamshid Damat Barakatuhum, masa tu dia sakit. Masa tu dia 107 Fahrenheit. Masa kita tak tengok Celsius, dalam 41 Celsius. Dia typhoid demam. So dia bila typhoid demam, dia macam tak sedar diri tau. Waktu sembahyang zuhur, dia tak boleh pergi berjemaah. Masa tu dia tengah demam kuat. Saya yang jaga, dia tengah demam kuat. Kita orang kejutkan Maulana sembahyang dalam keadaan duduk. Masa duduk, Maulana salam di rakaat ketiga. Dan kita lihat, kita orang yang berkhidmat, saya duduk situ, dan 2-3 orang yang dalam kita punya kawasan tadi, tempat bersama Maulana tu, tengok Maulana sembahyang 3 rakaat, Maulana salam 3 rakaat. Kita pun tengok satu sama lain. Nak beritahu ke Datuk ni? Dia pun tak dalam keadaan tak sedar diri kan, terlampau panas kan. Panas, demam, 41 Celsius, 107 Fahrenheit. Masa tu kami tengok dalam Fahrenheit, 41 Celsius. Tu pada dia macam tak sedar diri lah. Sembahyang. Jadi sebab itu tegurlah dalam berhemah. Betul, itu tak apa, tegurlah dalam berhemah. Tapi bukan semua kesilapan asatizah boleh ditegur. Hanya orang tertentu sahaja boleh tegur. Hanya kita kena jumpa satu orang boleh tegur. Sebab satu orang yang baik dengan saya, dia buat silap, dan dia orang lama dalam dakwah, dan dia buat silap satu besar. Silap tak silap lah, saya ni banyak cerita pula. Okey, saya habiskan cerita Syekh Jamshid dulu. Jadi Syekh dalam keadaan Syekh tak sedar diri. Jadi Syekh salam pada rakaat ketiga. Jadi tak cukup 1 rakaat. Jadi siapa nak bagi tahu Syekh? Syekh besar. Syekh tu besar. Siapa nak bagi tahu Syekh?
Orang macam Syekh, siapa nak bagi? Kita orang mengiling satu sama lain. Aku tak berani. Lepas tu tak sesuai pula. Syekh sekarang tak sihat. Dia tak sedar, perlu tahu tak? Nak perlu tahu tak? Perlu bagi tahu tak? Jadi kita tangguh sampai keesokan hari. Sembahyang zuhur dan esok sampai zuhur. Dekat solat zuhur, nak masuk zuhur dah. Syekh sembahyang zuhur, baru kita bagi tahu. Kita sepakat dah, tapi kita dah bincang dah. Siapa nak bagi tahu ni? Dah lewat dah ni satu hari pula. Sepatutnya bagi tahu awal. Nak bagi tahu Syekh tak sesuai masa tu. Kita pun fikir, alah, kita duk tengah fikir ni. Kita duk mesyuarat sama kita. Siapa nak bagi tahu Syekh? Kita kena satu orang yang boleh bagi tahu Syekh. Pada hemah kita, pada hemah kami, pada hemah kita masa tu, satu orang yang kena bagi tahu Syekh. Kalau Syekh marah pun Syekh tak jadi marah. Mungkin anak dia ke, mungkin satu orang yang uzur ke, beritahu sebagai saksi. So dia kena, bila kita dakwa Syekh, Syekh nak dua saksi. Kita dah fikir dah ni, sebab kita belajar. Bila kita dakwa Syekh tak cukup solat, maka Syekh akan tanya, siapa saksi? Siapa saksi? Jadi kita terpaksa menyediakan dua saksi terhadap dakwa tadi. Orang yang mendakwa dia kena ada dua saksi. So kita sebelum cerita tu dah beritahu dah, siapa nak jadi saksi? Siapa? Dia orang kata khadim lah, khadim. Khadam dia lah. Masa tu saya, aku tak nak, aku khadim boleh lah, saksi aku tak nak. Lepas tu satu orang volunteer, okey, dia kata, tak, khadim yang satu lagi, Adam, Maulana Adam, dia jadi saksi. Dia bersama kami dua orang khadim, saya terlupa satu orang. Okey, kita kata, Adam kata, okey, tak apa, aku ambil saksi. Seorang lagi siapa? Khadim ni kurang-kurang okey lah, sebab Maulana dia tak nak terima barang daripada pelajar datang bawa hadiah untuk Maulana, mana tak terima. Kecuali kami khadim-khadim ni bawa barang, mana terima. Sebab kami dah baik dengan Maulana. Maulana tak terima hadiah daripada pelajar. Maulana tegas. Jadi yang boleh terimanya kami khadim-khadim je, kami khadim je yang boleh. Sebab kami baik dengan Maulana. Walaupun Maulana tu nampak bengis, tapi kami baik dengan Maulana. Jadi, okey, khadim tadi. Macam mana, banyak pula cerita saya ni. Tapi cerita tak apa, bersangkut paut dengan peneguran. Macam mana nak tegur tadi. Kita sambung, masih lagi tambung tegur. Semalam tegur sesama kita, sekarang tegur sesama. Macam mana nak menegur asatizah. Tapi tidak semua orang boleh tegur asatizah. Perlu ada orang yang ada hubungan dengan dia. Okey, kita sediakan satu orang pesakit di situ. Kalau ada orang sakit di situ, kita sediakan satu kawan kita, nama dia Nawid. Dia telah demam 3-4 hari juga. Masa tu zaman typhoid, kita orang kena typhoid masa tu. Okey, kita pun beritahu kat Maulana, semalam kami tengok Maulana sembahyang 3 rakaat. Sembahyang 3 rakaat zuhur, Maulana salam. Maulana mengamuk. Maulana segar sikit. Maulana dah sedar sikit, demam lah. Maulana mengamuk. Dia kata, kau belajar saja, tak tahu apa, tak bagi tahu aku semalam. Marah pula. Nak bagi tahu tak kena, bagi tahu kena marah pula. So kita belajar, kehidupan ni kita belajar. Wah, Maulana kata, mana dua saksi? Memang mesti tanya. Dua saksi tadi. Mana dua saksi? Saya kata Adam. Khadim Maulana yang tua pada saya sikit. Adam. Adam budak tu budak Portugal, tapi dia orang Pakistan lah, tapi duduk di Portugal dengan Mozambik. Adam, satu orang lagi mana kata? Ni, sakit ni, Nawid. Mengikut mazhab Hanafi, kalau sahibut tertib, maksudnya kalau satu orang tu dia tinggal satu sembahyang dan berlalunya sehari, maka dia kena ulang balik sembahyang dia sembahyang tadi. Maksudnya dia tinggal sembahyang zuhur tak sah, sembahyang asar dia kena ulang, sembahyang maghrib dia kena ulang, sembahyang zuhur. So dia semana ulang sembahyang zuhur, dia kena ulang balik sembahyang zuhur,
dia kena ulang balik sembahyang. Dia kena ulang sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Zuhur dah ulang, zuhur, asar, maghrib, isyak. So dia kena ulang witir sebab witir wajib. Dia ulang witir, lepas tu dia ulang subuh. Dia panggil sahibut tertib. Ini dalam mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i tak. Ini tertib mazhab Hanafi. So mana kata duduk ayam dua orang tu belajar saja tak tahu. Oh, kami tahu dah masalah ni. So kami dah sedia awal-awal lagi. Jadi dua orang tu kena duduk ayam. Tuan-tuan tahu dah duduk ayam? Berdiri, tundukkan kepala macam rokok, kaki ni keluar sebelah daripada belakang memegang telinga. Masa badan besar-besar tak boleh buat lah. Masa kurus-kurus tu boleh buat. Tunduk macam rokok tu, tunduk sampai ke lutut kaki tu. Dan ambil tangan, masukkan ke kaki di belakang ni, pegang telinga, dua-dua telinga. Itu kita panggil duduk ayam. Maulana sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, witir dan subuh. Panjang tu kena duduk ayam. Duduk ayam. Kawan kita dekat setengah jam nak sudahkan 6 solat tadi. Kawan kita berkat duduk ayam tu, Nawid tu dia dah demam 3 hari, berpeluh, lepas tu sembuh demam. Sembuh demam, Masya Allah. Sembuh demam. Okey. Itu tegurannya. Jadi jadi tak semua orang kita boleh tegur, tapi orang yang ada hubungannya. Satu orang yang begitu lama dalam dakwah, tapi dalam masalah pembangkang dia tak buat. Dia buat salah 3-1 macam mana lah. Dan konsep itu riba. Dan konsep itu riba, semua orang tahu. Semua orang yang dalam bank, dalam konsep itu riba. Maknanya dia satu bila pinjaman, dia panggil 3 campur 1. Saya tak ingat konsep dia macam mana tu. Dia, benda tu riba. Benda tu riba. Adik saya bagi tahu, abang Fulan haji tu, dia buat riba dan kan dia haji. Adik saya bagi tahu. Adik saya lawyer. Dia bagi tahu pada saya. Saya kata, alah orang ni. Abang, semua orang tahu benda tadi tu riba. Tapi Pak Haji tu tak tahu benda tu riba. Dia buat juga. Sebab dia buat, bank kata boleh dia buat. Macam mana bank? Sedangkan guna sistem tu riba. Dia kata. Macam mana? Saya nak bagi tahu orang. Saya bagi tahu satu orang yang baik dengan orang tersebut. Ia adalah salah seorang daripada syura kami, Haji Khalid rahmatullah alaih. Haji Khalid, Baik Khalid rahmatullah alaih. Dia baik dengan kami semua. Dia adalah di antara syura kita Malaysia. So saya bagi tahu pada Haji Khalid. Haji Khalid kata, tak apa, nanti ustaz kita bagi tahu pada dia. Tetapi Haji Khalid kata, takkanlah ustaz dia boleh tahu, dia boleh buat silap. Saya kata, tak Haji, benda ni semua orang tahu. Benda tu tak boleh, tapi dia masih buat. Jadi perkara tu salah Haji. Dan dia orang agama. Dan patutnya dia tahu. Kalau dia bukan orang agama, tak apa, dia orang agama, tapi dia tak tahu benda tu riba dan haram. Okey, Haji tu kata, tak apa, saya ambil tanggungjawab, saya akan bagi tahu. Tapi Haji pandai-pandai tanya. Jangan libatkan saya. Okey. Itu saya pandailah macam mana saya nak bercerita. Saya Haji Khalid ni dia memang pandailah. Dia nak buka cerita macam mana. So terkurang tu saya kata jangan melibatkan saya ya. Nanti dia tengok saya pula, saya ni tahu daripada mana. Panjang ceritanya je. Haji tegur pandai-pandai lah. Okey. Jangan risau ustaz. Nanti saya akan tegur. Cuma Haji tu kata okey, begini. Mungkin dia tak tahu Haji. Tak semestinya tahu benda ni. Orang awam pun tahu benda tu riba. Takkanlah kita orang agama tak tahu. Maknanya kalau kita tak tahu, teruk sangatlah kita je. Saya beritahu. Okey, Haji tu ambil tanggungjawab. Jadi tak semestinya kita tegur direct. Kita kena guna wasitah perantaraan orang lain yang sesuai untuk ditegur. Okey, seterusnya.
Siapakah mukmin yang sebenar? Siapa mukmin yang sebenar? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man amanahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim rawahu at-Tirmidzi wa Nasa'i wa zada al-Baihaqi fi syu'abil iman bi riwayatin fadalah wal mujahidu man jahada nafsahu في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. Sayyidina Abu Hurairah dia hampir sama dengan hadis yang kita belajar dulu, cuma riwayat dia berbeza sedikit dan ada tambahan. Jadi dia tak mengulangi riwayat, cuma ada penambahan dalam riwayat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam ialah orang yang apabila orang Islam yang lain berasa terselamat daripada keburukan lidah dan tangannya, dan orang mukmin ialah orang ramai berasa aman bahawa darah dan harta mereka tidak akan diganggu gugat oleh seorang mukmin. Jadi orang mukmin ni dia tak ganggu gugat harta orang lain, dia tak ganggu gugat darah orang lain, maruah orang lain. Dan orang Islam tadi, orang Islam lain rasa terselamat daripada kejahatannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i rahimahumullah. Imam Baihaqi telah menambah sedikit dalam kitabnya Syu'abul Iman dengan riwayat daripada sahabat yang bernama bukan Abu Hurairah tetapi Sayyidina Fadalah radhiyallahu anhu. Siapa mujahid, orang yang berjihad yang sempurna ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, dan muhajir yang seorang yang berhijrah yang sempurna. Semua saya terima sempurna. Al-muhajir sempurna. Muhajir tu alif lam ahaduz zahni, semua bukan seorang muhajir saja, seorang muhajir yang sempurna nak diceritakan di sini. Seorang mukmin yang sempurna, seorang Islam yang sempurna, seorang mujahid yang sempurna. Yang muhajir yang sempurna ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. So penerangan ni kita telah jelaskan, cuma saya terjemah sahaja. Telah kita jelaskan dahulu di dalam bab-bab yang lain, so kita terjemah saja. Kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan amanah dan menyempurnakan janji. Di antara iman juga kepentingan amanah dan menyempurnakan janji. Semalam ada orang tanya, kitab Imam Baghawi itu adalah ditulis lebih awal. Kitab Mishkat ni ditulis lebih awal daripada Bukhari Muslim. Tidak. Kitab Mishkat ni ditulis pada kurung ke-8 yang diambil daripada kitab Imam Baghawi pada kurung ke-5. Tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim ialah kitab kurung ke-3. Kitab kurung kedua tu zaman fuqaha tu kitab Imam Malik, Muwatta Imam Malik dan sebagainya. Jadi kitab Mishkat ni adalah kurung ke-8. Dia lewat daripada Imam Bukhari lagi, cuma susunan, dan setiap kitab tu dibuat disusun. Kadang-kadang hadis yang sama Bukhari Muslim, tetapi maksud pengarang dia berbeza-beza. Dia ada maksud yang dia karang kitab tadi. Macam saya karang kitab ni, so saya ada maksud. Walaupun dalam kitab Mishkat kita belajar dah, saya terjemah dan saya olah dalam Mishkat tu, dalam karangan macam mana ustaz-ustaz kami olah. Supaya apa? Nak tatbikkan hadis tadi di zaman kita. Dan setiap perbuatan yang kita jalankan dan setiap perbuatan yang kita lakukan mesti ada sandaran hadis. Dan oleh kerana kita ada fuqaha, kalaulah sandaran-sandaran mengenai ibadat dan sebagainya, kita ada pendapat-pendapat yang berbeza dengan hadis-hadis, maka kita memilih mazhab fuqaha. Dan apa yang kita telah pilih di Malaysia dan telah dibuat fatwa ke atas Malaysia, dan pegangan kita orang Malaysia di segi akidahnya ahli sunnah wal jemaah dan berfiqahkan kepada mazhab fuqaha Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pun dia ada ulama-ulamanya begitu. Kita bukan bermazhab fuqaha. Mazhab fuqaha saya di sini maksudnya oleh kerana kita di Malaysia bermazhab Syafi'i, maka kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Ada orang kata, Syafi'i pun tak tahu, engkau mazhab Syafi'i pun tak tahu. Nak belajar satu pun susah. Nak apatah lagi nak belajar sendiri, nak buat fatwa sendiri, nak buat istinbat sendiri, nak amalkan hadis sendiri, memang taklah. Begitu. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala
kallama khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu, rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa jarang sekali kallama jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melainkan, saya terjemah lafzi kalla illa, saya terjemah lafzi kalla jarang sekali melainkan. So saya terjemah jarang sekali melainkan, ini terjemah lafzi, ini terjemah kita terjemah mustasna. Jarang sekali la ilah, tiada yang layak disembah illallah melainkan Allah. Ini terjemah lafzi, terjemah nafi dan isbat. Tiada yang layak disembah, la ilaha illallah, terjemah dia nafi, terjemah dia nafi, lepas tu isbat. Tapi kalau terjemah hasar, hanya Allah yang layak disembah. So dia terjemah lafzi istisna dan terjemah hasar. Di sini saya terjemah lafzi. Okey. Ada situation saya terjemah muhawarah, ada situation saya terjemah lafzi sebab nak mudah memahamkan masyarakat, nak memudahkan para pendengar dan pembaca di depan saya. Dalam pengalaman lah, sebab banyak benda dalam pengalaman yang kita dalam mengajar ni, macam mana ada perlu tempat kita terjemah lafzi, ada perlu tempat kita terjemah muhawarah. Okey, saya terjemah lafzi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melainkan illa tadi, baginda akan menyebut perkataan ini, illa qala, baginda akan bersabda menyebut perkataan ini, tiada iman bagi mereka yang tidak beramanah dan tiada agama bagi mereka yang tidak menepati janji. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. So untuk itu saya kena terangkan kalama itu kalimah apa. Okey, ma dalam kalla tadi, ma masdariyah. Apa pula ma masdariyah ni? Dia kan ma banyak, ma nafiyah, ma mausulah, ma mausufah, ma kafah, ma istifahamiyah, ma masdariyah. Ma masdariyah tidak menunjukkan makna sedikit ataupun banyak. Bila sesuatu masdariyah ni, maksudnya masdar ni sesuatu perkataan asal. Masdar kan, perkataan asal. Perkataan asal maknanya perkataan basic, sesuatu perkataan. Maksudnya darbun. Ad-darbu itu masdar pada perkataan daraba. Daraba itu fi'il madhi, yadribu itu fi'il mudhari'. Ad-darbu tadi ialah masdar. Masdar tu pun ada pendapat Kufi dan Basrah pula. Kufi kata masdar asal, Basrah kata fi'il asal, fi'il madhi asal. So ada perbahasan lagi di kalangan ulama-ulama syarah dan nahwu di situ. Jadi kita pakam masdar tu makna asal. Makna asal. Makna asal. Bila kita guna perkataan masdar, dia tidak menunjukkan bilangan. Dia tidak menunjukkan bilangan sama ada sedikit ataupun banyak. Sebab masdar tu dia akan menunjukkan hay'ah, dia menunjukkan situation, keadaan tu. Atau marrah. Dia boleh juga menunjukkan pada bilangan marrah tadi. Tapi kebanyakan dia menunjukkan kepada hay'ah. Itu masdar. Jadi bila kita sebut ad-darbu, kita tak boleh kata banyaknya pukulan, sikitnya pukulan. Bila dia dah jadi masdar, sedikitnya pukulan atau banyaknya pukulan, kita sebut ad-darbu, pukulan umum saja, tak menunjukkan lebih, tak menunjukkan kurang. Jadi ma tadi kalla ma pada kalla tadi, dia menunjukkan dia tidak man masdariyah, yang mana apabila masuknya ma menyebabkan perkataan madhi tadi, perkataan atau perbuatan tadi akan menjadi makna masdar. Mana setiap kali Nabi berkhutbah, dia akan menjadikan perkataan khutbah tadi bukan memberi makna sikit atau banyak. Tapi saya terjemah tu jarang sekali, maknanya memberi makna sikit, sebab saya terjemah lafzi di situ. Dia konsep-konsep ni pun pening juga nak mikir. Sebab kadang-kadang dia konsep-konsep tadi.
dalam konsep nahu, sebab kita akan tengok dari sudut konsep nahu, kita akan tunduk daripada konsep saraf, kita akan sudut daripada konsep percakapan muhawarah, kita akan sudut dari sudut bahasa lafzinya. So banyak konsep yang kita perlu lihat supaya mudah penerangan tadi. Jadi kalau kita sebut jarang sekali, ini terjemah dia lafzi, tapi dia tidak menunjukkan jarang. Ini kena faham. Jadi tengok dalam perkataan Arab, bila manafiyah bersama dengan ilah, dan selepas ilah terdapat fi'il, maka ma tadi memberi makna takkid. Jika selepas ilah tadi isim, maka ia akan memberi makna asar. Apabila Nabi SAW memberi penerangan, Nabi akan menyebut dua perkara ini. Maknanya setiap kali Nabi berkhutbah, maksudnya setiap kali Nabi berkhutbah, maka Nabi menyebut perkataan ini. Maknanya apa pula kita tengok pada situation pula. Setiap kali Nabi sebut, maka setiap kali Nabi berceramah, Nabi sebut ke? Tak. Bukan setiap kali Nabi bersabda, setiap kali Nabi berkhutbah, Nabi cerita. Misal contoh dia, setiap kali Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada aku, maka Sayyidina Jibril memesankan tentang hak kejiranan kepadaku. Ni faham konsep ni dulu, saya boleh faham konsep ni. Setiap kali Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepadaku, maka Sayyidina Jibril alaihissalam akan menceritakan tentang hak kejiranan. Berapa puluh ribu kali Sayyidina Jibril AS datang untuk menyampaikan wahyu pada Nabi. Takkan beribu-ribu kali juga pesannya Nabi SAW, Sayyidina Jibril pada Nabi, jaga hak jiran tau, jaga hak jiran tau. Dah setiap kali Nabi turun membawa pesan itu. Tidak, ulama mengatakan setiap kali, maksudnya setiap kali apabila perintah dengan nak bawa tentang hukukul ibad. Dia ada dua kan, satu hukukullah, satu hukukul ibad, hak-hak dengan ketuhanan, dengan hak-hak dengan kemanusiaan. Setiap kali Nabi SAW menceritakan tentang hukukul ibad, setiap kali Jibril AS turun wahyu berjumpa Nabi untuk ceritakan tentang hukukul ibad, maka Jibril AS akan memesan kepada Nabi bahawa hak kejiranan perlu diutamakan. Bukan bermakna setiap khutbah Nabi cerita hak kejiranan. Faham konsep tadi? So dia mengikut situation ayat datang. Sebab tu ayat tadi, kalau ayat kita terjemah dia mengikut asbabun nuzul, kalau hadis kita terjemah dia mengikut asbabul wurud. So kadang-kadang saya kena terangkan benda ni, so tuan-tuan baru dapat situation yang nampak keadaan tu. Kita dah habis, dan kita nak habiskan sikit saja hadis ni. Jadi maksudnya ialah apabila Nabi memberi penerangan, Nabi akan menyebut dua perkara ini. Ada dua jenis penafian. Nabi menyebut, maknanya setiap kali Nabi nak memberi penerangan pentingnya sesuatu perkara tadi, Nabi sebut dua ni. Satu, Nabi menafikan. Satu, nafi tadi kita dah beritahu, nafi kamalus syai' atau nafi aslus syai'. Nafi kesempurnaan sesuatu atau nafi keseluruhan sesuatu. Makna kedua-dua jenis penafian ini boleh didapati dalam hadis ini. Kalau nafi kamalus syai', apa maksud dia? Nafi aslus syai', apa maksud dia? Kita tengok. Jika amanah tadi, nafi amanah tadi, kedua-dua boleh memberikan makna. La imana liman la amanah. Tak sempurna iman kalau orang tak ada amanah. Itu nafi kesempurnaan iman. Nafi kamalus syai'. Kalau tidak beriman langsung kepada orang yang tak beramanah, maka amanah tu maksud dia lain dah. Begitu. Jadi tengok makna kedua-dua penafian ini boleh didapati dalam hadis ini. Jika amanah tadi maksudnya kalimah syahadah, maksud kalimah syahadah, amanah ni adalah kalimah tauhid syahadah, maka penafian itu pada penafian aslus syai', nafi seluruhnya.
Kenapa kita nama mana amanah tu sebagai kalimah? Mesti kita kena cari reason dan dalil. Dalilnya ayat atau hadis. Maka dalil di sini ayat. Inna aradna al-amanah. Kami telah mengemukakan amanah, tanggungjawab. Amanah ni kalimah lah. La ilaha illallah lah. Alas sama, pada langit dan bumi dan bukit dan bukau. Fa'abaina, mereka semua tadi ingkar an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan, sebab dia bukan boleh untuk memikulnya. Beban yang tidak dapat dan tidak dapat menyempurnakan kerana tidak ada padanya persediaan untuk memikul tanggungjawab tadi. Pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya, sebab Allah bagi amanah ni, kalimah ni kepada insan. Sebab apa? Dia ada kemampuan untuk memikulnya, sanggup untuk memikul. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia itu adalah suka melakukan kezaliman. Zalim juga walaupun diberi tanggungjawab. Maka suka pula pada perkara yang tidak patut dikerjakan. Jika amanah itu memberi makna khianat, maka nafi di sini bukan nafi tidak beriman, tapi nafi kesempurnaan iman. Jadi nafi ahad juga, nafi juga. Satu amanah, satu la ahada, nafi perjanjian. Tadi amanah tadi khianat. Jika ahad merujuk kepada perjanjian yang diambil daripada manusia di alam roh, semua roh telah mengaku untuk menyempurnakan amanah, tapi telah datang ke dunia, dia tidak menjadikan ilah, dia telah menjadikan ilah selain bersama Allah. Banyak lagi Tuhan dijadikan selain daripada bersama Allah. Oleh itu dia telah mengingkari perjanjian. Maka penafian ini adalah nafil Islam. Dia tidak ada Islam langsung. Maknanya dia bukan Islam, non-Muslim lah. Maknanya ialah mereka itulah orang-orang kafir. Jika janji di sini ialah perjanjian yang dibuat sesama manusia, maka nafi di sini ialah nafi kamalul Islam, tak sempurna Islamnya. Hadis ini juga memberi makna takkid. Sepatutnya kita orang yang palinglah menunaikan amanah dan paling menunaikan janji. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik pada kita untuk kita beramal dengannya, insya-Allah. Pada siapa yang belum lagi berdaftar untuk daurah saya, maka daftarlah secepat mungkin. Insya-Allah esok kita akan bincang. Kita akan bincang di sini bila kita nak buat daurah esok lah. Saya akan bincang dan saya akan bagi masa, take time sikit. Saya akan bincang, tuan-tuan akan tulislah apa perbincangan yang sanggup kita boleh buat, macam mana bila tarikh daurah tadi. Tapi daftar dulu supaya jangan terlewat. Dan banyak lagi perkara-perkara yang nak disampaikan. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Esok kita akan baca fasal ketiga. Fasal ketiga ini tambahan daripada pengarang kedua. Pengarang kedua iaitu Alamat Ibris, iaitu Syekh Waliluddin rahmatullah alaih. Itu beliau menambah bagi pihak beliau sendiri di dalam hadis yang tidak ditulis oleh pengarang pertama. Itu fasal ketiga. Dalam fasal ketiga ni campurlah hadis-hadis fasal pertama dan hadis-hadis fasal kedua. Maknanya hadis yang sama dengan fasal pertama, iaitu hadis Bukhari Muslim, dan hadis yang fasal kedua, iaitu selain Bukhari Muslim, dicampurkan dalam fasal ketiga yang tidak ada dalam fasal pertama dan fasal kedua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya dah daftar tapi belum dapat respon. Sebenarnya orang yang daftar tu dia dah tahu dia lulus atau tidak. Kena tengok balik lah. Sebab saya baru tulis benda tu tadi. So kena tengok balik sebab nama di dalam Facebook lain dengan nama tuan-tuan. So kalau tak tahu, SMS pada saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbu afa fa'fu alaina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa ahyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
ya karim, insyaAllah. Jadi esok kita akan sambung dan kita akan bincang lah. Jadi saya akan bagi masa di akhir program tadi. Saya akan berhenti awal, kita akan bincangkan di sana insyaAllah. Allah.